Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita masih lagi di muka surat 317 pada ayat-ayat 200 hingga 203. Bagi menjimatkan masa, kita dah baca dah semalam, tak baca hari ini lah. Sebelum ini kita telah bicara tentang manasik haji. Manasik haji ini ada dua bahagian. Bahagian pertama sebelum daripada tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini artinya tawaf balik daripada Arafah, balik daripada Mina ke Arafah ke begitulah. Tapi yang wajibnya wukuf di Arafah, itu yang wajib. Yang lain-lain itu sunat. Sunat tak pun tak apa. Nabi pernah menyatakan al-hajju Arafah, haji itu ialah wukuf di Arafah. Ulama kita menyatakan kalau seorang itu tak sempat wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Dia mesti ulang sekali lagi pada tahun hadapan. Diulang sekali lagi. Besarnya wukuf di Arafah ini. Tawaf ifadah artinya tawaf pulang, tawaf balik. Haji sebelum tawaf, sebelum ifadah dan selepas ifadah, kedua-duanya penting. Kedua-duanya penting bagi mereka yang ingin memohon sesuatu pada Allah. Semua orangnya begitu, tetapi kadang-kadang ada orang yang tak cakna kepada ibadat haji. Dia ingatnya ikut sajalah, ikut mutawif kata, dia pakai ikut saja. Ini kurang baiklah kira-kiranya. Sebelum daripada tawaf ifadah ini, kita telah selesai lah seolah-olahnya. Ifadah itu dah pulang, nak pulang. Tetapi di sana kalangan ulama ada menyebutkan orang Arab jahiliyah dahulu, dia balik selepas daripada wukuf di Arafah. Selepas daripada wukuf Arafah, dia tak balik, tapi dia terus pergi kepada Masy'aril Haram. Tawaf pun tidak. Jahiliyah, orang jahiliyah dahulu dia bukan tak tawaf, tidak wukuf di Arafah. Entah dia mari di rumah tu terus pergi, dia bekerja kepada Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni kena tanya mutawif lah. Mutawif, saya tak berapa kerap sebenarnya, sebab banyak mutawif dah dia potong sini. Tak apa, kita tak pergi pun tak apa, pasal ramai orang dah nak balik ni. Nak balik tak pergi pun tak apa, jadi rugi jugalah. Maknanya kalau nak pergi kat situ mestinya ada tempat menginap dan sebagainya. Jadi ini menimbulkan masalah penambahan kos perbelanjaan pergi ke Mekah. Tak apalah saya nak sebutnya. Selepas daripada tawaf, selepas daripada wukuf di Arafah, kita ada lagi amal ibadat selepas daripada ni. Melontar di jamrah belum lagi, mungkin bagi setengahnya. Melontar di Arafah, di jamrah. Bayar dam belum lagi, sembelih lembu, sembelih kambing, kibas dan sebagainya belum lagi. Kita belum lagi tawaf yang akhir sekali. Belum lagi kita ziarah tempat-tempat yang penting. Nabi SAW menganggap pentingnya perkara itu, iaitu pergi kepada Muzdalifah. Pergi ke Muzdalifah, kita perlu ikut Nabi dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi itu perlu dibaca bagi menyempurnakan ibadat haji menurut Nabi, menurut kaedah ataupun ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ayat akan menyatakan istighfar selepas daripada tawaf ifadah.
sebelum daripada melakukan yang terakhir sekali daripada amal ibadat haji. Jadi kita nak baca pada malam ni, pada pagi ni, mulai daripada wa minhum man yaqulu rabbana faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hinggalah seterusnya. Ada dua tujuan orang pergi ke Mekah ni. Ada tujuan dunia pun ada, tujuan akhirat pun ada. Setengahnya pergi ke Mekah untuk mencari, untuk meniaga, cari peluang perniagaan, nak pergi sewa rumah, nak bawa naik haji, bawa orang naik haji pada tahun hadapan umpamanya. Ini satu. Yang kedua pulanya, selain daripada meniaga, ada lagi untuk berjumpa kawan-kawan. Ada pulanya yang pergi ke Mekah, tujuannya siyahah, tujuannya melancong. Sebab itulah mereka mahu tempat-tempat yang lebih selesa semasa berada di Mekah, mahu tempat-tempat yang lebih selesa. Sebabnya tujuannya ialah siyahah artinya melancong. Ini tujuan keduniaan pada lahirnya. Hakikatnya kita taklah tahu apakah tujuan mereka pergi Mekah. Yang kedua tujuannya akhirat, untuk ibadat semata-mata. Ada pulanya yang campur-campur, nak pergi dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maukan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Ini terpulanglah kepada orang yang pergi ke Mekah itu sendiri. Boleh jadi orangnya dua kumpulan. Satu kumpulan orang muda-muda, mereka ini tidak banyak masalah untuk nak melakukan perkara-perkara yang memerlukan kepada tenaga. Sebab Nabi pun menyatakan al-hajju jihadun, haji itu jihad. Malah ada yang menyebutkan al-hajju jihadul du'afa, jihad orang yang lemah, orang yang uzur. Di sana Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menyatakan mana waktu yang lebih baik untuk pergi mengerjakan haji. Imam Abu Hanifah kata pergi waktu muda, sebab dia boleh buat kerja di sana, pergi ziarah tempat-tempat yang perlu diziarahi, dia tak tinggal tempat-tempat yang disunatkan dalam mengerjakan haji. Imam Syafi'i kata Imam Abu Hanifah kata pergi muda lebih baik kerana dia banyak tenaga. Imam Syafi'i kata pergi tua-tua lah, sebabnya bila pergi waktu tua ni, dia balik dia tidak kerja banyak dah, dia balik pun dia duduk di rumah, dia tidak pergi lagi tempat-tempat yang tak selayaknya dia pergi. Jadi kalau begitunya sesuai dengan orang tua. Jadi kita kalau tidak muda pun kita dah tua umpamanya. Jadi masalahnya semuanya menyatakan pentingnya pergi ke Mekah untuk menjalani ibadat haji yang diwajibkan. Tinggal lagi nak pergi, kalau kita muda, kita pergi waktu muda. Kalau kita dah tua, dah pergi waktu tua. Jadi tidak timbullah apa-apa masalah. Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i, dan mereka mengeluarkan hujah masing-masing, dan hujah itu sebenarnya adalah sangat-sangat berkaitan dengan kita. Kita pergi pada ayat itu dia ada yang keduanya, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Antara manusia yang pergi mengerjakan haji, ada orang yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhanku berilah kepadaku di dunia ini, di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia pada hari akhirat dia tidak dapat apa-apa. Khalaq, ma lahu fil akhirati min khalaq, tak ada bahagian pada hari akhirat. Pasal apa? Dia minta dunia saja. Jadi sepatutnya dia minta dunia dan akhirat. Tapi kalau minta dunia sajalah yang dia dapat. Yang dia tak minta tu, tak boleh nak kata mengapa tak dapat. Mu tak minta nak dapat macam mana? Awak tak isi borang, tak dapat lah.
Begitulah senang berkiranya. Kemudian wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Antara mereka pula, mereka ni orang yang manusia yang pergi mengerjakan haji. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Antara manusia pula ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami di dunia ini hasanah. Hasanah sini tu baik atasnya jangan baca hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, tu lain pergi tu. Orang nak mintanya hasanah, kebaikan. Dia hasanah. Adakah orang macam tu? Orang yang tak ambil doa ini dan tak peka kepada baris dia. Barisnya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pula mahukan hasanah, kebaikan. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabun, mereka itu ada bahagian pahala hasil daripada apa yang mereka usahakan, usaha daripada mengerjakan haji. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah segera kira-kiranya. Dia buat kira-kira ni dengan segera. Ini yang dunia, ini akhirat. Ini orang yang dua-dua dia minta dunia dan akhirat. Bagi mereka ini nasibun, pahala, bahagian, mimma kasabu, daripada apa yang mereka usahakan. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan ingatlah kepada Allah. Wadhkurullaha, dan ingatlah kepada Allah. Ingat ni maknanya zikir. Kita banyak zikir yang disediakan dalam buku-buku kecil yang diedar. Di sini pun ada yang dah diterjemahkan. Buku-buku itu mustahak sebenarnya. Kalau ada peluang di Mekah, kita perlu hafal. Balik ke rumah pun, kita tak pergi ke Mekah pun, bagus juga kita baca. Namanya zikir yang tu. Zikir. Zikir fi ayyamin ma'dudat, pada beberapa hari yang dibilang. Hari yang dibilang ini, hari yang boleh dibilang, maknanya 30 hari ini boleh bilang lah. Boleh bilang. Ataupun ada orang yang dibilangnya hari 10, 11, 12. Ke 10, 11, 12 dan 13. Ini hari-hari yang boleh dibilang. Ulaika wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih. Sesiapa yang bersegera dalam masa 2 hari, dia nak balik selepas daripada wukuf di Arafah, dia tak sempat nak pergi Muzdalifah, tak pergi. Dulu pergi dah tapi pergi waktu malam. Pergi waktu malam nak cari anak batu. Pasal waktu pun dikatakan yang sebaik-baiknya sempat mabit di Muzdalifah, sempat bermalam. Tak tidur pun tak apa, malam tu kita dah sampai ke Muzdalifah. Mutawif kata tak payah pergi dah. Lepas pada wukuf ni kita terus balik tawaf ifadah, penerbangan petang ni ke, besok ke, malam ni ke. Jadi ini saya rasa tidak ada pilihan bagi orang yang pergi ke Mekah. Tak ada pilihan untuk diambilnya yang lebih baik, kecuali diatur sendiri jadual baginya. Atur sendiri itu yang lebih baik lah. Di Muzdalifah pun sempat dia tengok bukit, dia tidak sampai waktu malam. Kemudian waktu malam juga dia keluar daripada Muzdalifah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih. Sesiapa yang bersegera dalam masa 2 hari ingin balik, fala isma alaih, tak apa yang tu. Lepas daripada wukuf di Arafah, dia segera nak pulang. Dia pergi melontar siap-siap, kemudiannya bayar dam siap-siap, bayar dam. Dan kalau ada lagi apa-apa yang tersangkut di atasnya, nak jumpa kawan dan sebagainya, bolehlah. Boleh tinggal, hajinya sudah sah. Faman ta'ajjala fi yawmain fala isma alaih, wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Sesiapa yang memilih lewat, memilih akhir, maka tidak ada dosa di atasnya. Artinya pun boleh juga. Kalau dia nak lewat tak mau balik dengan orang ramai, dia nak duduk lagi seminggu 2 minggu, fala isma alaih, tidak ada salah di atasnya.
wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dihimpun pada hari akhirat nanti. Kita akan berkumpul pada hari akhirat. Jadi semuanya ini akan dicatat oleh para malaikat. Kita balik segera. Mengapa sangat kita balik segera? Lepas daripada kita bebas daripada Mina ataupun daripada Arafah, kita balik terus. Mengapa? Itu akan ditanya. Demikian juga orang yang lewat balik, kalau tujuan itu tujuannya baik juga, maka tidak ada masalah, tak ada masalah. Tetapi ramai orangnya dia kata kapek tak beli lagi, laginya apa dia laginya, baju jubah tak beli lagi, kain serban tak beli lagi. Jadi nak beli barang-barang tu ambil masalah juga. Jadi kalau lewat balik itu tujuannya dunia, maka haji juga dunia lah. Dunia tidak ada lagi dah. Lain daripada dunia dan akhirat, tidak ada lagi. Lain daripada dosa dan pahala, tidak ada lagi balasan-balasan yang lain. Jadi oleh sebab itu, kalangan ulama menyebutkan haji ini masiratul iman, perjalanan iman. Kita pergi ke Mekah pun kerana kita beriman, dan kita balik pun kerana kita beriman. Balik daripada Mekah oleh kerana perjalanan pergi ke Mekah dan balik juga namanya perjalanan iman. Maka tidak sewajarnya bagi orang yang balik di Mekah ini tidak ada tanda-tanda. Tak ada tanda-tanda. Dulu orang balik di Mekah ni, baik Mekah, serban dia tak tinggal lah. Tak tinggal dah. Hatta sakit pun dia suruh isteri dia cari kain serban dia nak semayang, pasal dia haji dah. Tapi orang sekarang ni tak ada dah. Tak ada dah, sama je. Pergi ke Mekah, balik Mekah pun adalah, maknanya bukan semuanya begitu. Tetapi orang tidaklah berapa menganggap perkara yang susah sangat. Oleh yang demikian, segala amalan-amalan yang tidak ditinggal oleh orang yang sebelum ini, akhir-akhir ini, perkara-perkara yang boleh ditinggalkan itu dikata itu sunat saja. Sunat saja, kita perlunya wukuf di Arafah saja. Kemudian yang lain-lain itu terpulanglah. Tapi ingat, jadual penerbangan itu perlulah juga disimpan dengan baik-baik. Jadi itulah saja untuk pagi ini. Dan seterusnya kita akan pergi pula kepada ayat-ayat yang lain. Ataupun besok kita boleh baca beberapa nota penting hari-hari ma'dudat yang boleh dibilang. Ini bergantung pula kepada orang yang melakukan ibadah haji itu. Ada namanya haji qiran, ada namanya haji tamattu', ada namanya haji ifrad. Besoklah kita akan sebut yang tu. Dan insya-Allah kita seperti dulu jugalah, kita tak baca setiap baris daripada kitab yang ada bersama dengan kita. Kita baca, pilih mana-mana yang kita rasanya penting dalam waktu yang terhad ini. Itulah dulu insya-Allah, dan kita doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.